Zilal Quran ala sab'atu ahrufin. Ini hadis yang masyhur sebenarnya. Ya, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan 7 huruf. Tetapi aplikasinya, apa yang jelas, Rasulullah SAW membaca dengan sahabat ni sahabat ni dengan Syam lain, dengan Umar lain, dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan hadis yang masyhur juga, apabila ditanya kepada Aisyah, kan, bagaimana Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Jadi Aisyah ini pun ceritalah. Dia kata ketika Rasulullah SAW didatangi Jibril alaihissalam, kan, yang dimasyhur ni, ya, yang menjadi dan dalil kepada kita bahawa wujudnya qiraat ataupun wajah-wajah qiraat ataupun wajah-wajah Al-Quran yang lain selain daripada bacaan kita hafal Asim. Sebab tu kalau kita tengok, ya, dalam ni ada yang menjelaskan tentang kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok baca secara boleh bilik-bilik lah, ya, tentang susun galur. Susun galur maknanya sandaran-sandar daripada guru sekalian, pecah apa. Bahkan kalau kat sini dijelaskan agak detail berkenaan dengan qiraat yang dibawa ataupun yang didedahkan oleh Imam Ibnu Jazari yang hampir kepada 58 cabang. 58 cabang. Maknanya ada 50 jalan bacaan yang berbeza. Mungkin sama dan mungkin berbeza. Tapi 58 yang kita baca baru satu. Itu pun daripada Thariq Syatibiyah, bukan Jazariyah. Ini baru Thariq Syatibiyah yang kita baca. Sebab tu benda ni kena baca, kena buku. Tak boleh baca seorang-seorang. Kalau kita baca seorang-seorang kita tak faham, takut kita isi dia. Kita tak faham. Sebab tu benda ni bila Kak Fauziah sebut benda ni, dia kata ini kena guru. Ya, sebab orang yang buat ni pun orang ahli qiraat dan kena bentang kena baca pun orang yang ahli qiraat. Baru selari. Jadi antum tuan-tuan dan puan-puan ni benda tu baru pendedahan yang baru. Jadi kena Ustaz jelaskan tentang istilah tu. Ya, istilah tu yang macam mana? Sebab bila kita sebut ismam, macam mana bentuk ismam? Naqal. Pada minggu lepas kita dah bincang. Masih terkebil-kebil lagi. Ya, mungkin sebahagian dah faham dah. Okey, alhamdulillah. Yang tak faham tu macam mana Ustaz cakap macam ni? Macam ni. Kemudian Ustaz minta pandangan. Ya, mana nak pilih salah satu? Dan ada dah kawan-kawan kata Ustaz kena jelaskan dulu semua, baru kami pilih. Bagi Ustaz terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan nak pilih yang mana satu. Dah kelang kabut dah, tak jelas dah. Ya, jadi keliru. Ya. Jadi pada malam ni, ya, Ustaz cuba jelaskan semampu mungkinnya pada kita ada lebih kurang 15 minit kita. Lebih kurang itulah 15 minit. Kalau nak cepat kita cepatkan, kalau nak lambat kita lambatkan. Satu hazab tu kalau Ustaz bentang tu tak cukup 1 jam. Hazab je. Tapi secara ringkasnya, kalau kita nak baca ni, dia bagi contoh, ya. Okey, dalam kolom yang telah disediakan oleh pengarang, ya, Ustaz Muhammad Rahim, ya, Ustaz Muhammad Rahim Yusuf, ya, orang Terengganu ni, ya. Okey, dia kata hazab. Hazab dalam bahasa Arab itu hazaf, al-hazfu, ya, al-hazfu. Tu baris kena bariskan tu. Jangan silap hizbu ke hasbu ke. Al-hazfu. Kenapa pun? Sebab ada alif lam ma'rifah. Kalau tak ada alif lam jadi hasbun. Sebab dia isim. Isim yang tidak ada alif lam maka ditanwin. Hasbun kena pun. Tak kena pupan, kena pepil. Itu bahas dalam bahasa Arab lah, ya. Siapa yang belajar bahasa Arab, yang marfu', yang mansub, yang majrur, itu kena tahulah, ya. Tapi asasnya dia kalau tak ada amil, tak ada faktor-faktor yang menasabkan dia, maka secara otomatik dia akan jadi marfu'. Sama juga kalau tidak ada apa-apa yang
memajrurkan, ya, memajrurkan, maka dia akan, ya, marfu. Ataupun istilah-istilah tu, yang kawan-kawan yang belajar bahasa Arab je lah yang tahu. Habis kami macam mana? Tengok je. Okey. Al-hasbu ini maksudnya buang. Ya, buang, maknanya buang, gugur, hilangkan, ya. Dari sudut apa? Dari sudut bacaan. Dari sudut bacaan. Dan satu lagi dari sudut tulisan. Dia ada dua. Ya, satu bacaan, satu tulisan. Maksud dalam bacaan, ya, walaupun dia bertulis, kita tak baca. Itu buang. Kemudian ada yang dibuang, tak ada dalam tulisan, tapi kena panjang. Itu pada tulisan dibuang, tadi pada lafaz isbat. Dia ada hazaf dan ada isbat tadi. Okey. Jadi contohnya keterangan berlaku pada tanwin mansub. Mansub ni dia tanwin fathatain. Maknanya yang dia ada amil yang menasabkan dia lah. Maknanya biasanya dia jadi maf'ul ataupun jadi hal. Itu dalam bahasa Arab lah. Ya, Ustaz tak nak terang macam mana lagi ya. Itulah istilah qiraat. Sebab qiraat ini sebenarnya dibahas, dibincang dalam bidang bahasa. Ya. Maknanya orang yang buat qiraat, orang yang menyusun ilmu qiraat ini orang yang pakar dalam bahasa. Ya. Pakar bahasa Arab. Bukan calang-calang, ya. Sama umpamanya Imam Syatibi sendiri, dia memang pakar dalam bidang bahasa Arab. Sebab tu dia boleh susun matan, ya, khilaf-khilaf Al-Quran, khilaf-khilaf qiraat itu disusun dalam bentuk syair-syair. Nah, hebatlah tu. Sama macam orang kita lah, orang kita orang lama-lama dia kan pandai bersyair. Sebab dia menguasai. Ya, sebab kalau pantun dia, kalau ujungnya kemudian tengah-tengah tu, ya, dia ada rangkap-rangkapnya yang sesuai. Kita pun dengar, sungguh cantiklah kawan dibaca. Itu istilahnya syair berbeza, kemudian pantun berbeza, puisi berbeza, sajak berbeza. Kan ada dia punya kaedah-kaedah, ada metod-metod yang tertentu untuk sajak, untuk syair. Sama juga dalam bahasa Arab. Itu kehebatan kesusastraan bahasa Arab atau adab al-Arabi. Itu lagi tinggi bahasa itulah. Ya. Okey. Contoh di sini wasamuda. Asalnya wasamudan, tapi dibaca dengan wasamuda. Mansub. Ya. Itu dalam surah Al-Ankabut dibaca contohlah tanwin mansub itu dibaca dengan wasamuda, bukan dan, wasamuda. Kemudian contoh marfu', balighu amri, ya, balighun amri. Asalnya balighun amri dibaca dengan balighu amri. Maknanya dihazafkan tanwin tadi. Ya, dihazafkan tanwinnya. Seperti majrur juga uffin, baca dengan uffi, ya, ya, wala tanharhuma, ya, wala taqul lahuma uffi, ya, uffi itu, ya. Kemudian ya zawaid seperti nuzuri, ini dalam surah, ya, dalam surah Al-Qamar, ya, dia dibuang ya-nya, nuzur. Sebab tu dalam perkataan nuzur tu dia khilaf. Dia boleh baca dua keadaan. Boleh baca dengan nipis pada ra dan boleh baca dengan tebal. Kenapa? Sebab ada huruf ya yang telah dihasafkan. Ya, itu contohlah. Kemudian hak dhamir, ya, ma'amilat, ya. Seperti ma'amilathu tapi dibaca dengan ma'amilat. Ya. Kemudian kalimah, ya, fa innallahal ghani, fa innallaha huwal ghani. Huwa tu dihazafkan. Ya, maknanya dibagi contoh-contoh, ya. Maknanya perkataan hazaf ini maksudnya, ya, iaitu dibuang sama ada pada lafaz ataupun pada tulisan. Itu maksud ataupun yang dikendaki dengan hazaf, ya, bukan kita kata buang kereta, apa pun buang baju, bukan buang enjin, ya, gugur. Maksud kat sini dalam konteks kita berbincang al-hasbu ini, dia sebahagian daripada satu metod daripada, ya, metod ataupun kaedah daripada
6 kaedah dalam penulisan Al-Quran ataupun penulisan Rosa Usmani. Itu yang pertama. Kemudian yang isbat. Isbat lawan hazaf. Ya. Isbat lawannya hazaf. Ya. Wa lawannya kekalkan. Ya, kekalkan. Ya. Jadi isbat ini ialah kekal ataupun nyata berlaku pada huruf mad dan farsh huruf. Farsh huruf maksudnya ini istilah farsh huruf ialah khilaf ataupun perbahasan di kalangan ulama-ulama qiraat tentang satu-satu kalimah yang khusus. Contohnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ada dua wajah. Satu baca dengan isbat alif Maliki Yaumiddin seperti kita. Satu lagi baca tanpa isbat alif yang baca dengan Maliki Yaumiddin. Dan dua-dua wajah itu adalah mutawatirah. Boleh dibaca, tapi kena tahu siapa yang baca. Jangan mengentam ya. Ya, sama juga macam kita lah. Ya. Kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, kemudian kita yakin dengan riwayat Hafs, maknanya kita tabik mengikut riwayat Hafs. Tiba-tiba kita solat, kita baca dengan Maliki Yaumiddin, tak sah sembahyang kita. In fact, kesan kat situ. Ya. Sebab kita berpegang dengan riwayat Hafs an Asim. Hafs an Asim ini dia kata isbat alif. Kan? Tiba-tiba kita baca dengan hazaf. Mana kita telah menggugurkan satu huruf daripada huruf Al-Quran, khususnya dalam surah Fatihah. Dan satu huruf dalam surah Fatihah itu merupakan kesempurnaan rukun Fatihah. Tetapi kita telah gugurkan satu huruf tadi, menyebabkan surah Fatihah atau rukun Fatihah kita tak sempurna. Bila surah Fatihah kita tak sempurna, bagaimana dengan rukun solat kita? Apabila rukun solat tak sempurna, tak sah solat kita. Itu dia efek dia kat situ. Itu yang kita kena berhati-hati. Ya. Sama juga perkataan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Kan ada syaddah kan? Ada 14 syaddah yang kita kena jaga. Tapi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, habis kita. Jadi mat. Jadi kena iyyaka na'budu. Kena jaga, ya. Itu kena belajar Fatihah, ya. Sebab Fatihah, ya. Okey, cuma kita nak bincang tentang isbat tadi. Jadi isbat ini maksudnya macam anni akhluqu lakum. Anni akhluqu lakum. Ada yang baca macam kita kan, yang kat sini, dan banyak tempat lagi kata inni a'lamu ma la ta'lam, umpamanya inni a'lamu ma la ta'lam. Contoh yang lain, kat sini dia kata anni akhluqu lakum. Anniya. Dia baca dengan isbat ya. Ya. Bila isbat ya, jadi dia baca dengan anniya akhluqu. Ya, isbat. Ini merupakan ini sebenarnya ingat tadi yang parasyuruf adalah khilaf kalimah yang khusus saja, bukan semua tempat. Ya, bukan semua tempat. Ya, sama macam Maliki Yaumiddin tadi kan. Bukan semua Maliki Yaumiddin dibaca dengan azab, sebab ada Maliki Nas tak baca pun. Sebab ada orang yang kata Maliki Nas ada khilaf. Dia kata Maliki Nas, sejak bila ada Maliki Nas itu khilaf qiraat? Ada orang buat, orang tanya. Orang tak pernah tanya Ustaz. Masuk Ustaz tak ingat bila. Tapi ada isu benda tu, dia kata Maliki Nas ada khilaf qiraat. Dia kata mana ada? Dia kata Fatihah ada. Fatihah tu khusus. Sebab sekarang ni yang Fatihah tu Maliki Yaumiddin itu adalah khilaf qiraat ataupun farsh huruf. Farsh adalah khilaf qiraat yang khusus pada kalimah itu saja. Kecuali ada tempat-tempat yang disebut lah. Itu yang dibahas
dalam ilmu qiraat. Tetapi kalau disebutkan khilaf usul, kalau usul dia dalam qiraat dia ada khilaf usul dan khilaf farsh. Kalau yang usul ialah yang melibatkan keseluruhan, yang umumi, yang umum. Dia sebenarnya kaedah qiraat ini agak terbalik dengan kaedah-kaedah kita belajar resam, kita belajar dalam fiqh, dalam tauhid, dia tak sama. Kalau kita kata usul, maknanya itulah yang usul, itu saja. Dia tak melibatkan yang umum. Farz syuruk ni dia terbalik. Farz syuruk khusus, usul tu umum. Mana kalau orang yang belajar, yang tak pernah belajar qiraat, kalau nak baca buku-buku qiraat memang terbalik. Memang dia akan salah faham. Ya, tapi itu dijelaskan ada dalam kitab, ya, dalam kitab qiraat, ya. Jadi an-niya. Ada yang baca dengan anni, ada yang baca dengan anniya. Macam sebutkan macam Syu'bah dia baca dengan anniya a'lamu ma la ta'lamu. Syu'bah baca. Syu'bah tu siapa? Syu'bah tu kawan kepada Hafs, adik-beradik, ya, satu untuk guru, iaitu Asim. Dan lain dah. Dan Syu'bah dan Hafs ada khilaf, ya, ada khilaf qiraat atau khilaf wajah ataupun qiraat dia berbeza dengan, ya, dengan berdua ni, ya, satu tok guru ni, tapi lain sandaran, ya. Hampir kepada 500 lebih tempat dalam Al-Quran. Itu satu. Kalau kita Syu'bah ataupun Qalun dengan Warsh lagi banyak lah, ya, lagi banyak. Jadi itu yang kata isbat, ya, isbat mengekalkan, ya, tulisan. Ada yang baca dengan anni, ada yang baca dengan anniya, ataupun ada yang baca dengan macam tadi Maliki Yaumiddin. Ada yang baca yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'un. Kita baca yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Tulisan sama. Tulisan sama, yukhadi'un juga. Tapi ada yang baca dengan yakhda'un. Ada yang baca satu lagi yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum dan selepas walahum azabun azim. Dia ada perkataan yukazibun, yakzibun dengan yukazibun. Tulisan sama. Makna dia tak lari lah. Mana tak lagi, cuma wazan yang berbeza. Itu yang kena tahu dalam bahasa Arab, dia memang ada berbeza, tapi pendekatannya berbeza, tapi maksud sama. Jadi qiraat sebenarnya, dengan pelbagai qiraat ini sebenarnya menguatkan, menjelaskan maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk berlaku pertembungan. Tak. Dalam Al-Quran tidak ada pertembungan. Itulah yang dikatakan mukjizat ataupun kehebatan Al-Quran daripada 6,236 ayat, ya, untuk bagi pandangan kita lah. Sebab ada pandangan-pandangan lain, ya, dengan jumlah-jumlah yang berbeza-beza, ya. Maknanya tidak ada pertembungan, ya. Bahkan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain mengukuhkan antara satu sama lain, menjelaskan tadi konsep ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ibdal, tukar, menukarkan huruf hamzah kepada huruf mad, huruf dengan huruf atau baris dengan baris, seperti bimu'minin, ya. Kita baca dengan bimu'minin, telah diibdalkan, ditukarkan menjadi dengan bimu'minin. Itu ibdal, ya, ibdal, ya. Nuhi ataupun yuhi, itu pun tukar juga. Dia tukarkan daripada ya ataupun nun, ya, nun niswah kepada ya mutakallim, ya, nuhi ataupun yuhi, ya. Tapi yang kita baca yuhi lah, maknanya dalam kolom yang pertama tu, ya, dalam kolom yang pertama tu, itu yang dikendaki. Tapi itu kan kita semestinya kita baca lah, ya. Macam bimu'minin, siapa baca? Yang baca ialah Susi dengan Hamzah Abu Ja'far dengan bimu'minin. Kita baca bimu'minin dengan isbat, dengan mengekalkan, ya, dengan mengekalkan Hamzah, ya. Ataupun dalam istilah yang lain digunakan juga tahqiq, asal baca dengan tahqiq. Kemudian yang keempat, ismam. Ismam ialah
dhamm syafatain ataupun kat sini memunculkan bibir. Ya, munculkan waw. Sebut waw muncul kan? Tak ada waw dia tak muncul. Ada sebut waw tak muncul. Kalau dalam istilah ya qiraat kita dhamm syafatain, menghimpunkan dua, menghimpunkan, nak himpunkan muncul kena himpun lah. Kan? Atau waw. Jadi munculkan ismam. Dan ismam boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu selepas dan satu muqtarinan. Yang muqtarinan ini macam dalam surah Yusuf ya, la ta'manna. La ta'man, maknanya ketika gunnah tu kita ismamkan ataupun kita munculkan. Tu ismam. Boleh? Tu biasa dengar kan? Satu lagi selepas. Macam nasta'in, munculkan. Tu kena tahu, jangan semua belasah sama ada tu. Sebab dalam kaedah waqaf, tu kepada kaedah waqaf pula tu. Sebab dalam kaedah waqaf kita ada sukunul mahal, kita ada ismam dan kita ada raum. Nanti kita sebut. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam buku-buku tajwid dia kata nasta'in boleh dibaca dengan 7 wajah. Macam mana tu? Sukun mahad 2, 4 dan 6. Kemudian ismam 2, 4 dan 6. Raum macam mana? Raum baca dengan 2. Kenapa 2? Tak 4, 6? Sebab raum itu dianggap dia berbaris seolah-olah dia baca ketika wasal. Sebab tu dibaca dengan 2. Iyalah nasta'in kan? Dia sebahagian. Sebab dia hanya boleh dibaca dengan 2 saja. Tetapi dia berbeza apabila berhenti pada hamzah. Dia boleh baca dengan 4 ataupun 5. Itu pun dalam syarah lah yang dibahaskan kat situ. Okey, itu ismam, mana muncul, maknanya syafatain. Maknanya kita kalau kita macam dhammah pada dhammah, pada depan maknanya muncul lah. Kalau tak muncul tak sempurna lah. Ya. Memang kena muncul. Ya. Sebab dia ke depan. Ya, ataupun dhammah syafatain. Sebab itu dalam ismam ini macam tak manuna tadi ya. Tak mau. Kenapa dimunculkan? Sebab nak menunjukkan bahawa asal nun itu yang kita ismamkan adalah berbaris dhammah. Sebab itu ada wajah yang kedua. Ini untuk Syatibi saja. Jazari lain. Ya, Jazari kata ismam saja. Dia khilaf kat situ ya. Jadi tak mana itu yang muqtarinan. Kalau nasta'in munculkan itu ba'dal haq harakah ya. Kemudian qila. Macam mana kita nak ismam? Qila. Munculkan? Qila. Ini ismam. Qila. Qila wa ji'a wa syi'a, semua baca dengan ismam. Munculkanlah Wila. Kalau tak muncul tak jadi Wila. Wi'a. Wi'a. Tapi kita tak baca hak itu sebab tu tak pernah jumpa. Tapi dalam perbahasan qiraat benda tu disebut. Jangan terkejut pula. Sebab kita tak baca. Kita Syatibi. Jangan terkejut tuan-tuan ya. Okey. Ya. Lam. Muncul pada mana? Wi. Qaf. Wi lah. Wi lah. Dah sebut kuih dah. Cuma tebalkan sebab qaf tadi pakal tidak. Pakal lisan. Baca jangan ada bimbang doh. Jangan ada bimbang. Baca tak pernah muncul kan? Memang tak baca, bukan baca kita. Ustaz dah sebut dah tadi. Ya. Kita baca qila je. Sama juga. Ziratal ladzina an'amta alaihim, tu ismam juga. Zai bil ismam. Ziratal ladzina. Sad
dia boleh baca dengan Zai bil Ishmam. Siapa yang baca? Hamzah saja. Kita tak terlibat. Ya, kita tak terlibat. Itu istilah-istilah tu yang kena tahu. Kalau tak pernah dengar, tu aja dia. Okey ya. Nama macam ni. Okey, macam tu sebenarnya. Ya, kita tak baca. Jangan duk bimbang cuma nak faham baca buku ni kita kena tahu istilah tu. Ya. Kemudian yang ke seterusnya raub. Raub tadi yang Ustaz sebutkan, iaitu raub di sini dia kata menyebutkan 1/3 harakat